Sejarah dalam sistem kehakiman negara tercipta pada tahun 2019 apabila Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman gantung sampai mati kepada 3 orang sahabat walaupun mayat mangsa yang dikatakan dibunuh tidak dijumpai sehingga kini. Mangsa dikatakan meminta izin dari ibu bapanya untuk berjumpa dengan seorang wanita yang baru dikenalinya di laman Facebook. Pada mulanya, ibu mangsa keberatan membenarkan mangsa pergi kerana mangsa perlu ke Kuala Lumpur dari Pahang seorang diri. Tetapi akhirnya akur kerana tidak mahu mangsa berkecil hati. Itulah kali terakhir ibu dan bapanya dapat melihat mangsa. Apakah sebenarnya yang terjadi? Ikuti kupasan selanjutnya. Muhammad Fairul Hakimi bin Muhammad Mohtar adalah seorang pemuda kampung yang berasal dari Raub Pahang. Dia yang ketika itu berusia 24 tahun, masih bujang dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Dia digambarkan sebagai seorang yang agak lurus dan mudah percaya dengan orang lain. Dia juga mempunyai sedikit kecacatan iaitu buta pada mata kirinya akibat kemalangan ketika berusia 12 tahun. Seperti manusia biasa yang lain, Fairul mempunyai keinginan untuk mempunyai pasangan hidup. Dia yang mempunyai akaun Facebook mempunyai ramai kenalan maya. Dia kemudian berkenalan dan tertarik dengan seorang wanita yang tinggal di Kuala Lumpur yang dikenali sebagai Siti Nur Asiah yang merupakan seorang janda. Walaupun baru mengenalinya, Asiah dikatakan berminat untuk mengenali Fairul dengan lebih mendalam. Satu pertemuan diatur dan dia meminta izin dari ibu dan bapanya untuk ke Kuala Lumpur bertemu Asiah. Ibunya Nur Fauziah pada mulanya keberatan untuk memberi kebenaran tetapi kemudian membenarkan Fairul ke Kuala Lumpur dengan syarat dia perlu bermalam di rumah abangnya yang terletak di Klang, Selangor. Pada 29 Ogos 2016, Fairul menuju ke Kuala Lumpur dengan menaiki bas. Abangnya yang menunggu di rumahnya di Klang kemudian menghubungi keluarganya apabila telefon bimbit Fairul gagal dihubungi selepas dipercayai sampai ke Kuala Lumpur. Keluarganya mula panik, terutama ibunya yang mengetahui kisah Asiah yang mempunyai hutang dengan Along. Dia bimbang Fairul dipergunakan kerana sikapnya yang lurus dan mudah percaya kepada orang yang baru dikenali. Laporan polis dibuat atas kehilangannya dan pihak polis kemudian menahan reman 3 orang suspek termasuk seorang janda anak satu. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Pada 24 Oktober 2019, setelah 3 tahun kes berlangsung, Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman gantung sampai mati kepada tertuduh pertama, Siti Nur Asiah binti Abdul Wahab, tertuduh kedua, Muhammad Zulhiami bin Mat Darus dan tertuduh ketiga, Muhammad Rahmat bin Nazaruddin kerana membunuh Muhammad Fairul Hakimi bin Muhammad Mohtar di antara jam 12.30 tengah malam sehingga jam 4 pagi di Pangsapuri Jalan Datuk Yusof Shahbuddin 3, Taman Sentosa, Klang. Mengikut seorang saksi ketujuh pihak pendakwaan yang melihat kejadian, tertuduh ketiga iaitu Rahmat memukul kepala mangsa dengan kuat menggunakan sebatang kayu sehingga kayu itu patah. Mangsa terus rebah dan menggelupur sebelum terus tidak sedarkan diri. Saksi itu juga mendakwa melihat darah keluar dengan banyak akibat pukulan itu. Dia juga mendengar dengan jelas Asiah mencadangkan mayat mangsa dibungkus dengan tilam, diikat dan dicampak ke dalam sungai Klang. Mahkamah juga dimaklumkan tertuduh ketiga melakukan perbuatan itu kerana ditawarkan upah oleh tertuduh pertama. Motif pembunuhan dipercayai akibat dendam lama tertuduh kedua, Muhammad Zulhiami atau dikenali sebagai Zul Tomoy, terhadap mangsa dan keluarganya. Asiah yang merupakan teman wanita Zul Tomoy digunakan untuk mengumpan mangsa datang ke Kuala Lumpur sebelum mangsa dibawa ke Pangsapuri dan dibunuh. Walaupun sehingga kini mayat Fairul belum ditemui, pihak pendakwa berjaya membuktikan kes ini melampaui keraguan yang munasabah dan berjaya mensabitkan kesalahan kesemua tertuduh sehingga dijatuhkan hukuman gantung sampai mati
oleh mahkamah. Bapa mangsa Mohtar Tan melakukan sujud syukur apabila mendengar keputusan mahkamah dan menyifatkan kematian anaknya telah terbela. Semoga kejadian ini menjadi pengajaran untuk kita menjalani kehidupan seharian. Al-Fatihah untuk arwah Fairul dan semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Sekian, terima kasih.